Halo, saya Cikgu LKY. Jadi kita jumpa lagi di dalam video ini untuk bincang subtopik bab 3 Termokimia 3.2 haba tina balas. Terdapat 4 jenis tina balas yang kita akan menentukan haba dia, iaitu pemendakan, pengesaran, penyusulan, pembakaran. Jadi semua tindak balas ini kita telah belajar semasa Form 4 ataupun Form 5. Pembakaran semasa Form 5 bab 2. Jadi ini adalah definisi dia yang selalu ditanya dalam peperiksaan SPM. Okay. Jadi untuk menentukan untuk video ini kita akan fokus haba pementakan. Haba pementakan. Jadi sebelum kita menyelesaikan 4 soalan yang berkaitan dengan haba pengesaran, haba pementakan, marilah kita tengok, kita hafal dulu apakah formula yang digunakan untuk membuat kiraan ini. Jom. Baik, sebelum cikgu memperkenalkan formula, terdapat beberapa anggapan yang dibuat semasa perhitungan tenaga ini dalam bidang kimia. Iaitu kita anggap ketumpatan larutan aqueous yang kita gunakan adalah sama dengan ketumpatan air, iaitu 1. Dan kita anggap semua muatan haba tentu iaitu simbol dia C, larutan aqueous adalah sama dengan muatan haba tentu bagi air iaitu 4.2. Dan tiada kehilangan haba ke persekitaran ataupun tiada haba yang diserap oleh radas eksperimen. Jadi di sini terdapat 3 langkah ataupun 3 formula yang kita tentukan, yang gunakan untuk menentukan haba tina balas delta H. Okey, kita guna simbol delta H untuk haba tina balas yang 4 itu. Tadi itulah haba pementakan, haba penyusulan, haba pengesaran dengan haba pembakaran. Untuk video ini haba pementakan. Okey, jadi langkah 1 selalunya kita akan menentukan bilangan mol dulu. Jadi terdapat 2 cara untuk menentukan bilangan mol. Pertama, gunakan formula N sama dengan mV per 1000. Unit dia adalah mol. M adalah kemolalan ataupun kepekatan larutan. V adalah volume isi padu. Ataupun cara lain, kita boleh tentukan mol dengan menggunakan jisim bahan yang kita gunakan bahagi dengan jisim molar bahan tersebut yang kita belajar semasa Form 4 bab 3. Okey, dan formula kedua. Formula 2, Q sama dengan MC theta bahagi 1000. Apa itu Q? Q adalah perubahan suhu ataupun haba yang dibebaskan ataupun tenaga haba. Q diwakili oleh Q. M adalah jisim ataupun jumlah isi padu larutan. C adalah muatan haba tentu. Theta adalah perubahan suhu dia. Okay. Dan bahagi dengan 1000 adalah pertujuan untuk tukarkan unit joule kepada kilojoule. Di sini saya telah tulis. Kerana kalau tengok buku teks, formula dia hanya Q sama dengan MC theta. Tapi dia akan tukar, lepas itu dia akan bahagi 1000 tukar kepada kilojoule. Jadi di sini cikgu terus tulis dalam formula supaya murid-murid ingat untuk menukarkan unit daripada joule kepada kilojoule. Okey, akhir sekali kita akan gabungkan dua-dua maklumat yang telah kita cari tadi, iaitu perubahan haba bahagi dengan mol, Q bahagi dengan N. Dan jawapan AQ ataupun delta H ini mesti tulis tanda positif ataupun negatif. Positif mewakili endotermik, negatif mewakili tina balas exotermik. Jadi bagaimana kita nak tahu dia positif ataupun negatif? Senang saja. Kalau tina balas itu panas, suhu meningkat, negatif, exotermik. Boleh cikgu ulang? Kalau contohnya laptop saya, suhu dia panas, suhu meningkat. Jadi dia adalah negatif, tina balas exotermik. Okay. Jadi boleh ingat 3 formula itu, iaitu pertama N sama dengan mV per 1000, kedua Q sama dengan MC theta bahagi 1000 unit kilojoule, dan AQ sekali adalah delta H sama dengan Q per N. Dan unit dia adalah kilojoule per mol. Tepat mesti tulis positif ataupun negatif. Jadi jom kita masuk ke topik hari ini, iaitu haba pementakan. Jadi apakah itu pementakan? Pementakan adalah seperti gambar ini, kita ada 2 larutan. Bila kita campur,
mendakan putih terhasil. Tak semestinya putih lah, kadang-kadang kuning. Okey, jadi ini adalah tindak balas pementakan. Apabila dua larutan dicampur membentuk mentakan. Tindak balas pementakan dikenali sebagai tindak balas penghuraian ganda dua. Okey, dan apakah maksud haba pementakan? Ini selalu ditanya dalam peperiksaan SPM. Haba pementakan ialah perubahan haba apabila satu mol mentakan terbentuk daripada ion-ionnya di dalam larutan aqueous. Jadi ini adalah maksud haba pementakan. Cikgu highlight dulu. Kena hafal. Okay, ini adalah contoh eksperimen. Nanti cikgu telah buat satu lagi video untuk eksperimen. Okay, kita dapat idea dulu. Senang saja. Larutan A, satu beaker. Sorry, bukan beaker. Untuk eksperimen kita guna cawan polistrina. Kerana untuk mengkurangkan haba dibebas ke persekitaran. Ataupun cawan polistrina adalah penebat haba yang baik. Okey, jadi satu cawan letakkan larutan A, satu cawan letakkan larutan B. Lepas itu, kita ukur suhu awal kedua-dua larutan dan campur. Lepas campur, mentakan terhasil kacau. Dan kita ambil suhu yang tertinggi ataupun terrendah. Bolehlah kita tengok perubahan suhu dia berapa. Macam itu je eksperimen dia. Boleh? Kalau tak jelas lagi, kita tengok video yang untuk eksperimen lah, khas untuk eksperimen. Okay, jadi di sini cikgu akan ajar dulu cara untuk menentukan haba pementakan guna cara mudah. Lepas itu baru cikgu terangkan konsep yang betul untuk menentukan haba pementakan. Jadi kita selesaikan soalan dulu, baru belajar konsep yang betul. Okey, jadi seperti saya kata, kita ada dua larutan. Jadi kita ambil suhu awal dua-dua larutan dulu. Jadi kalau ada dua suhu larutan, pertama, langkah satu kita ambil suhu awal purata dulu. Okey, iaitu 28 campur 27 bahagi 2. Kita dapat purata suhu awal. Okey, lepas itu kita kacau, suhu dia menaik sampai 35.5. Dan kita boleh tentukan perubahan suhu dia. Berapakah perubahan suhu dia? Jadi kita guna suhu yang tertinggi tolak dengan suhu awal, purata suhu awal. Okey, kita dapat 8. Okey, go on. Kita akan gunakan maklumat ini untuk menentukan haba pementakan. Okey, soalan ini dia nak hitungkan haba pementakan. Apa yang nak dicari? Haba pementakan. Simbol mana mewakili haba pementakan? Delta H. Yes, ini yang kita nak cari. Kita nak cari ini. Ataupun cikgu highlight lah apa yang nak dicari. Kita nak cari delta H, haba pementakan dia. Okey, jadi langkah 1, hafal formula. Langkah 1, N sama dengan MV per 1000. Jadi kebetulan dua-dua yang ini mempunyai isi padu dan kepekatan yang sama. Jadi kita ambil salah satu sahaja. Ini cara mudahlah. Nanti saya terangkan konsep. Sepatutnya kena tentukan kedua-dua bilangan mol. Tak apa, nanti baru saya terangkan. Okey, M kepekatan, V volume per 1000 tukar unit. Okey, jawapan 0.025. Harap cikgu tak salah tekan kalkulator. Bilangan mol sudah dapat. Lepas itu kita akan guna formula yang kedua, iaitu Q sama dengan MC theta bahagi 1000. M adalah jumlah isi padu larutan yang kita gunakan. Jadi 50 kita masuk 50. Jadi berapa M? 100, betul. Ataupun saya boleh tulis 50 campur 50. 100. Tulis terus 100 pun boleh. Itu adalah M. C adalah muatan haba 4.2. Theta adalah perubahan suhu kita telah cari tadi, iaitu 8. Ceng, senang kan? Itu saja, sangat senang. MC theta. C, M, jumlah isi padu, M. C, 4.2. Theta,
8 perubahan suhu. Lepas itu cikgu telah lepas itu 3.36 kita tukar kilojoule terus lah. Bahagi 1000 kita tukar kilojoule terus. Kalau tak bahagi 1000 dapat joule dulu. Lepas itu bahagi 1000 dapat kilojoule. Okay. Lepas itu selesai. Kita ambil Q 3.36 kilojoule. Ambil N dia, bilangan mol 0.025 mol. Dah, itu saja. Senang kan? Tak apa. Kalau yang lain semua sama. Nanti haba pengesaran, haba peneutron semua sama. Semua sama. Don't worry. Okay, baik. Jadi jawapan akhir. Saya copy lah. Harap cikgu tak salah tekan kalkulator lah. Kalau salah, minta maaf. Okay, baik. Baik, ini jawapan akhir dia. Kenapa negatif? Panas. Suhu meningkat. 35. 20 lebih meningkat ke 35. Suhu panas. Jadi suhu meningkat menjadi panas. Jadi tidak balas exothermic. Kita letak tanda negatif. Okay. Selesai. Banyak markah di sini. Okey. Jadi ini adalah cara cikgu. Cara kita untuk membuat kiraan. Okey. Jadi apakah konsep yang sebenarnya untuk menentukan haba pembentakan? Okey. Jadi jom kita tengok konsep yang sebenarnya. Okey, cikgu nak ajar konsep yang sebenarnya. Okey. Jadi konsep yang sebenarnya, okey, cikgu ajar, dapat jawapan sama, cuma cikgu nak ajar konsep yang betul lah. Okey. Jadi langkah pertama sebenarnya kita kena menulis bersamaan kimia. Okay. Lepas itu, daripada persamaan kimia, kita tahu bahawa 1 mol HCl dapat 1 mol AgNO3 dan menghasilkan, ini yang fokus kita sebenarnya. Apakah maksud haba pembentakan? Perubahan haba apabila 1 mol mendakan terhasil. Ini yang fokus kita. Jadi, daripada persamaan kimia, kita faham bahawa 1 menghasilkan 1 mol AgCl. Maka, jadi ikut konsep yang betul, cara yang betul, kita sepatutnya menentukan bilangan mol untuk kedua-dua bahan. Sebab kita ada 2 kali isi padu dengan kepekatan, betul tak? Jadi ikut konsep yang betul, kita perlu tentukan kepekatan untuk semua bahan. HCl 0.025 dan AgNO3 0.025. Jadi mol yang manakah kita ambil? Kita dua-dua mol kita pun tak ambil. Yang kita ambil adalah mol mendakan. Mendakan, kerana ini adalah haba pembentakan. Jadi, berapakah mol AgCl? Berdasarkan bersamaan 111. Jadi, 0.25 kita dapat yes, sama 0.025. Ini konsep lah. Sama, saya tahu sama. Tapi nak kamu faham konsep. Jadi, mol yang kita ambil sebenarnya bukan mol HCl, bukan mol AgNO3, tapi mol mendakan yang terhasil, iaitu AgCl adalah mendakan itu. Okey, jadi ini adalah mol yang kita ambil lah. Sama lah, saya tahu. Okey, lepas itu kita akan cari Q sama dengan MC theta bagi 1000. Okey, murid akan tertanya-tanya. M tadi adalah volume, betul tak? V, tapi kenapa boleh jadi M, jisim? Kerana volume 50-50 kita dapat 100 volume. Dan ini adalah isi padu ataupun volume. Kita tukar kepada jisim dengan darab dengan ketumpatan. Jadi ketumpatan dia adalah 1. Maka CM3, CM negatif 3 potong-potong. Q-nya, yes. Kita dapatlah apa? 100 gram. Itu sebabnya kita masuk di sini. 100 gram. Okey, samalah, saya tahu. Tapi nak kamu faham konsep. Okey, jadi MCC tak ada masalah. Dita pun sama tadi. Perubahan suhu pun sama macam tadilah. Dan bahagi dengan 1000. Okey, sorry. 1000. Dapat 3.36 kilojoule. Sama macam di atas.
Tak masuk. Cantik. Ini banyak murid salah macam ni ya. K huruf kecil, J huruf besar. Okey. Baik. Dapat 3.36 kilojoule. Sama seperti di atas. Tapi ini konsep saya ajar sikit lah. Kenapa isi padu boleh tukar gram. Okey. Yang lain tak ada masalah. Okey. Lepas itu, jadi sebenarnya tak ada formula ketiga. Tak ada formula ketiga. Daripada kiraan ini kita dapat tahu bahawa pementakan 0.025 mol AgCl okey, 0.025 mol AgCl telah membebaskan berapa banyak tenaga haba? Yang ini. 3.36 tenaga haba. Maka rujuk kepada definisi kita. Apa maksud haba pementakan? Perubahan haba apabila 1 mol mentakan terbentuk. Jadi maka kita kena tukar dia kepada 1 mol AgCl. Jadi macam mana kita tukarkan dia kepada 1 mol? Senang saja, gunakan nilai ini bahagi dengan 0.025 mol kilojoule tenaga haba. Kalau kita tekan kalkulator yang ini, kita dapat 134.4. Akhir sekali, haba pementakan sama dengan negatif. Kenapa negatif? Kerana bebas. Kerana membebaskan 134.4 kilojoule per mol. Per mol ini maksudnya 1 mol AgCl lah. Membebaskan tenaga sebanyak ini. Okey, jadi ini kalau kita tekan kalkulator, kita boleh jadi macam ni ya. Okey, supaya murid-murid tak keliru. Ini tekan kalkulator, kita dapat ini. Faham sikit kan? Kalau saya tulis macam ni. Macam ni. Ceng, ceng, ceng. Saya susun semula. Okey. Jadi tak ada formula ketiga punya sebenarnya. Tapi tak apa. So, inilah konsep untuk penentuan haba pementakan. Jadi tak apa, untuk cara mudah ikut atas lah. Tapi cikgu kena ajar juga konsep asas dia. Jadi ada 2 formula saja sebenarnya. Cari mol, MV per 1000 dan Q sama dengan NC theta bagi 1000. Dan formula ketiga, delta H sama dengan H per N itu tak apalah. Q per N itu tak apa, kita boleh aplikasi juga. Okey, so ini konsep, tak faham tak apa. Penting kita dapat jawapan akhir. Yes. Okey, ada 3 soalan lagi. Jom kita cuba. Soalan B, dalam satu eksperimen, isi padu sama. Selalunya exam isi padu sama lah. Tapi ada satu soalan C ya, isi padu dia beza sikit. Semua ini dalam nota cikgu Tolong buat dalam nota cikgu Tolong tengok balik video tadi. Video A, untuk dapat jawapan. Baba baca sendiri. Delta H ini maklumat diberikan. Delta H kali ini dia telah bagi delta H. Hitung perubahan suhu. Ini yang kita nak cari. Hitung perubahan suhu. Baik. Nak cari apa? Kita guna highlight kuning lah. Hitung perubahan suhu. Apa yang kita nak cari? Ini kita nak cari. Yes. Saya copy dulu. Ini yang kita tak tahu. Kita nak cari. Hitung perubahan suhu yang berlaku. Jadi ini yang kita nak cari. Jadi ini letak di formula terakhir. Last kali. Jawapan akhir kan? Last kali. Sorry. Kenapa macam ni? Ini kita letak last kali. Ini kita susun ke depan. Cantik. Jom. Mari kita mula. N sama dengan MV per 1000. Dua-dua sama. Ambil salah satu. M kemolaran 1. V isi padu 50. Sepatutnya kira dua-dua lah, tapi dua-dua pun sama, tak apalah, malas. Dapat jawapan 0.05 mol, dapat. Lepas itu, untuk ini, delta H sudah ada. Ini delta H. Jadi negatif kita abaikan, kerana negatif hanya memberitahu kamu EXO ataupun ENDO. Untuk ini kita nak carikan, saya terus ganti dalam, sorry, lupa lah. Delta H sudah ada. Q tak tahu. N tahu tak? N tahu tak? N number of mole tahu. 0.05.
Baik, jadi akhirnya Q ini naik atas lah. 58.8 darab dengan 0.05. Akhirnya dapat jawapan 2.94 kilojoule. Ingatlah Q unit dia kilojoule. Okey, selesai. Ada juga murid dia nak tulis unit, boleh. Jadi ini saya copy. Boleh ya, boleh ya. Dia okey, darab dengan kemudian mole. Sorry. Ya, sorry. Okey, boleh juga. Ini delta H 58 kilojoule per mole darab dengan 0.05 mole. Potong-potong akhirnya tinggal kilojoule. Boleh? Jadi boleh jugalah macam ni ya. Boleh faham? Mole negative 1. Okey, kalau kita tak tulis, kadang-kadang lagi confuse kan, lagi banyak unit. Jadi kamu hafal je. N itu mole, unit dia mole. Q itu unit dia kilojoule. Okey. Akhir sekali, guna formula terakhir, Q equal to Q sama dengan MC theta bagi 1000. Q itu berapa? Kita sudah dapat Q di langkah 2, iaitu 2.94. M ini selalu murid salah. M adalah jumlah isi padu dia, jumlah air yang kita guna, jumlah larutan yang kita guna. 50 campur 50. Cikgu terus tulis 100 C selalunya akan diberi dalam soalan, kalau tidak 4.2. Muatan haba. Saya lupa nak pergi ya. Perubahan sudah tak? Tidak, tak ada. Okey. Akhirnya yang lain selesai secara matematik, bahagi 1000 naik atas, darab 1000 sama dengan 420 titak yang kita nak cari. Okey. So, tekan kalkulator, akhirnya sepatutnya dapat 7. Ceng. Senang? Dua pattern je. A dengan B. Kalau dapat faham dua ini, settle. Tak ada masalah. Senang saja. Okey, baik. Kita tengok lagi satu soalan, iaitu soalan C. Tak muat juga, cikgu besarkan. Okey. Baik, kita tengok soalan C. Jadi soalan C ni, saya bagi soalan special sikit, di mana isi padu dia berbeza sikit. Okey, cuba tengok. Dalam satu eksperimen untuk menentukan haba pembentakan, okey, sekarang kita tengok larutan pertama, isi padu dia 50 dengan 1. Tapi larutan kedua, isi padu dia 100 dengan 1. Jadi isi padu dia tak sama. Okey, persamaan termometer, termokimia seperti berikut. Berapakah kuantiti haba? Jadi dia nak cari kuantiti haba, dia nak tentukan Q. Q adalah Q mewakili kuantiti haba. Okey, ini yang kita nak cari. Okey. Jadi diberikan delta H, sudah diberikan. Okey, kita nak cari Q lah sekarang. Kita nak cari Q, ini yang kita nak cari. Sorry. Okey, jadi untuk soalan ini, pertama kita gunakan formula N sama dengan MV per 1000. Jadi untuk situasi sekarang, kerana dua-dua ini tak sama, kita kena tentukan mole untuk kedua-dua bahan kimia yang kita gunakan. Okey, jadi cikgu cepat sikit. MV per 1000, MV per 1000. Okey, ini adalah mole untuk ion klorida. Kita dapat 0.05 mol. Okey, cikgu tulis di sinilah. Klorida Cl 0.05 mol. Okey, untuk argentum sama juga, N sama dengan M kepekatan dia 1, V volume dia 100 per 1000. Okey, baik, kita dapat 0.1. Okey, jadi cikgu tulis di sini. Sekarang dua-dua tak sama, jadi kita perlu tentukan bilangan mol untuk kedua-dua bahan. Lepas itu, ingat balik konsep kita nak tentukan berapakah mol mendakan yang dihasilkan. Okey, jadi sekarang kita nak guna mol yang mana?
Yang manakah faktor penghad? Jawapannya yang lebih kecil itu faktor penghad. Okey, sebagai contoh kenapa kita ambil yang lebih kecil? Kerana contoh, dalam bilik ini ada 4 lelaki, seorang perempuan. Jadi berapa pasangan akan dihasilkan? Jawapannya 1 pasangan. Jadi kita ambil bilangan yang lebih kecil itu. Okey, senang cerita macam ni lah. Kalau mau dua-dua mau, kita ambil mau yang lebih kecil. Kerana yang lebih kecil itu faktor penhad. Yang lebih banyak itu telah diguna secara berlebihan lah. Yang AG ini dia berlebihan. Lebih lah, boleh buang lah yang lebih itu. Okey, jadi mau yang kita gunakan adalah yang ini. Ini mau mendekat yang dihasilkan adalah 0.05 mol. Ambil mol yang lebih kecil. Okey, jadi akhirnya guna balik formula ini. Kenapa cikgu pilih formula ini? Kerana soalan ini diberikan delta H. Big brain kan? Pandai kan? Kalau delta H diberikan, selalunya ini formula kedua. Tengok balik tips di atas. Okey, jadi delta H dia berapa? Negatif abaikan kerana memberitahu exothermic. Sama dengan Q kita nak cari. Saya selalunya sub dalam formula. Ini delta H 54.5. Sudah ada. Q tak tahu. N bilangan mol ada. Kita ambil yang ini. 0.05 mol. Baik. Jadi akhirnya Q kita dapatlah. Kita darab atas. 54. Darab silang. Darab bagi atas. Okay, jadi akan dapat jawapan A lah sepatutnya. Betul? Harap-harap kira kalkulator saya tak salah, salahkan kalkulator. Bukan salahkan orang. Okey, jadi inilah jawapan dia A, Asana. Teng teng teng. A di sini saya sudah tulis. Okey, ya. Baik, seterusnya soalan last sekali B, video ini setengah jam tak apa, ini simple je. Okey, 100 larutan kalsium nitrat 1 dicampur ke dalam 100 larutan natrium karbonat. Okey, penurunan suhu dia sebanyak T darjah Celsius. Sebanyak T darjah Celsius. Okey, berapakah penurunan jika 100 sama, kepekatan sama, kalsium nitrat sama, dicampur kepada 100 cm3 larutan kalium karbonat. Dua-dua ini macam sama bukan? Tapi ada satu perkataan berbeza, iaitu larutan dia. Sebelum ini natrium, sekarang telah diganti dengan kalium. Berapakah penurunan suhu dia? Jawapannya sama. Okey, ataupun jawapannya C. Iaitu T darjah Celsius. Jadi boleh dikatakan tak ada perubahan penurunan suhu dia tetap sama. Okey. Jadi ini selalu keluar dalam ada pernah keluar dalam SPM paper 1 dengan paper 2 dan minta terangkan kenapa perubahan suhu dia adalah sama ataupun tidak berubah. Kerana kedua-dua eksperimen ini menghasilkan mendakan kalsium karbonat. Nampak? Kalsium dengan karbonat. Eksperimen 1 ada kalsium dengan karbonat. Eksperimen 2 sama juga. Ada kalsium, ada karbonat. Jadi, mendakan yang sama dihasilkan dalam kedua-dua eksperimen ini. Dan hanya ion kalsium dan karbonat sahaja yang terlibat dalam tindak balas pembendakan. Jadi, jadi ion natrium dengan ion kalium ini tidak terlibat dalam tindak balas ini. Itu sebabnya, tak kira kita guna kalium ataupun natrium, perubahan suhu dia tetap sama. Okey. Jadi inilah penerangan sikit jawapannya C. Baik, itu saja untuk video ini. Mula-mula susah sikit, tak apa. Lepas itu yang lain guna kaedah ataupun formula yang sama saja. Okey. Baik. Okey, itu saja. Harap kamu enjoy bab ini sebab saya sendiri sangat suka, kira-kira suka bab inilah. Baik, jumpa lagi dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye.